Baik, bagi mengulas lanjut bercakap mengenai keadaan ataupun situasi banjir yang melanda seluruh negara ketika ini, kita bersama dengan Cik Syahir Asfar Saleh, Ketua Pegawai Operasi Global Peace Mission GPM Malaysia. Assalamualaikum Cik Asfar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Asfar, Khabar bagaimana? sihat ya? Baik. Ya. Bagaimana Cik Asfar melihat situasi banjir kali ini? Adakah ia berbeza dengan situasi banjir besar pada 2014 ataupun mungkin boleh berlaku keadaannya seperti pada 2014 dahulu? Okey, kita melihat pada tahun 2014 merupakan satu kejutan yang besar kepada seluruh negara apabila berlakunya banjir yang besar di Kelantan khususnya. Dan apa yang berlaku pada waktu ini, pada tahun 2021 ini juga merupakan satu kejutan juga buat kita. Tapi bagi saya jangkakan bahawa 2021 ini kita agak lebih sedia untuk berhadapan dengan kemungkinan banjir. Tetapi cabarannya adalah kita berada dalam keadaan banjir dan kita berhadapan juga dengan pandemik COVID-19. Khususnya saya mencontoh pada Pahang, banjir yang terakhir yang besar yang dicatatkan adalah pada tahun 1971. Jadi apabila tipe banjir 2021 ni, antara benchmark dia adalah Jabatan Benta itu sendiri. Jadi kita melihat Jabatan Benta itu hampir tenggelam, sama seperti mana apa yang berlaku pada tahun 1971. Jadi kita menjangkakan bahawa keadaan banjir pada tahun ini daripada skala yang agak besar dan kita perlu untuk sama-sama membantu mereka yang terkesan. Cik Asfar, antara objektif GPM adalah dengan mengangkat serta membela kemuliaan insan, tujuannya untuk meringankan penderitaan serta membantu mereka. Tapi dalam keadaan banjir ketika ini dan juga pandemik COVID-19, apa bentuk ataupun fokus bantuan yang diberikan? Okey, di peringkat Global Peace Mission Malaysia, kita sudah menggerakkan ataupun kita sudah membuka warehouse untuk menerima barang-barang bantuan daripada rakyat Malaysia di Taman Melati, Taman Cemerlang. Dan pastinya kita nak memastikan keadaan mereka yang terjejas akibat banjir ini pada dalam keadaan yang sesuai kehidupan dia. Maksudnya apabila contoh mereka berada di PPS, mereka cukup lengkap dari sudut makanannya, pakaiannya, bahagian ibadahnya. Maksudnya perkara yang sebegini akan diambil penting oleh peringkat GPM dan kita akan mensasarkan bantuan dalam sudut bantuan makanan, bantuan kit ibadah, bantuan higien kebersihan dan juga bantuan air bersih insya-Allah. Dan dalam masa yang sama kita juga sedang mengatur pasukan relawan daripada universiti-universiti untuk insya-Allah turun juga bersama membantu meringankan beban masa-masa banjir untuk membersihkan rumah-rumah mereka, termasuk juga untuk membersihkan masjid dan juga sekolah yang kita tahu sekolah pun akan buka pada akhir bulan ini insya-Allah. Dan bagaimana orang ramai di luar sana boleh menghulurkan bantuan dan bagaimana bantuan ini dapat disusun, diatur agar tidak melebihi keperluan, agar tidak berlaku pembaziran. Contohnya apabila memberi bantuan, kita sering memberi bantuan yang mudah, iaitu makanan dan pakaian. Betul. Tapi mungkin di sisi sebuah PPS, keperluannya mungkin berbeza. Contoh ada PPS yang memerlukan bekalan air bersih instead of hanya pakaian dan juga makanan. Betul. Saya mengira perkara ini adalah bergantung kepada perbincangan dan juga maklumat yang kita terima daripada pihak-pihak PPS ataupun kita berhubung lanjut dengan bahagian PKOB di peringkat setiap daerah. Jadi maklumat tersebut kita cuba sinkronis dan dalam masa yang sama kita juga berada dalam grup NADMA. Jadi NADMA ini telah mengatur selia maklumat-maklumat mengenai kawasan-kawasan dan juga bantuan yang diperlukan di peringkat kawasan-kawasan tertentu. Jadi kita di peringkat NADMA itu sendiri pun NGO yang terlibat memaklumkan apa yang mereka telah hantar di sini, apa yang diperlukan lagi di sini. Jadi synchronization of information itu akan berlaku dan saya kira pembaziran yang disebutkan seperti makanan, seperti pakaian, labakan pakaian dan sebagainya, insya-Allah kita akan dapat kurangkan dan insya-Allah bagi mereka yang ingin bersama-sama membantu meringankan beban mereka yang terjejas dengan banjir,
boleh terus menyampaikan bantuan in kind, boleh hantar makanan, boleh hantar barang-barang kit kebersihan, susu bayi, pampers dan sebagainya di warehouse kami di Taman Melati, ataupun terus ke laman sedekah kita, jomsedekah.com. Di situ nanti akan ada link untuk banjir dan anda boleh terus menyampaikan sumbangan anda melalui jomsedekah.com untuk kita sampaikan kepada mereka yang terjejas banjir. Cik Asfar, situasi banjir kali ini sedikit berbeza dengan kehadiran dengan dalam keadaan kita berhadapan dengan pandemik COVID-19. Tapi bagaimana petugas-petugas NGO di lapangan yang ingin membantu masa-masa banjir ini, mereka dapat memastikan langkah-langkah keselamatan diambil? Apa sebenarnya langkah keselamatan diambil bagi memastikan bantuan disampaikan tapi tidak pula meninggalkan virus dan sebagainya? Okey, kita kita mengambil berat mengenai perkara yang berlaku ataupun situasi COVID-19, terutama apabila kami di HQ ni adalah di kawasan yang merah, ya, di KL dan Selangor, dan kita sudah berdebar juga menantikan keputusan daripada kerajaan sama ada akan berlaku PKP secara bersasar ataupun tidak. Jadi perancangannya telah kita atur dalam minggu ini untuk menggerakkan volunteer turun di Pahang khususnya. Kita akan sangat bergantung kepada keputusan yang akan diumumkan oleh kerajaan dalam masa terdekat. Jadi pastinya di pihak kami, mengikut pengalaman kami berada di Sabah, berada di Lebanon contohnya, kita memastikan bahawa pematuhan secara strict, secara tegas kepada SOP yang telah digariskan oleh KKM, khususnya kepada volunteer-volunteer kita. Jadi di peringkat kita, apabila kita pergi dalam misi bantuan, kita ada seorang ataupun dua orang yang akan jaga strictly on the SOP dan akan menegur mana-mana bahagian volunteer yang tidak mematuhi SOP. Jadi kita perlu jaga kita dahulu sebelum kita nak menyampaikan kepada mereka yang terjejas. Cik Asfar, boleh kongsikan secara ringkas apa antara SOP keselamatannya? Okey, yang paling utama pada kita adalah kita memastikan setiap volunteer kita memakai glove, mask dan juga face shield. Itu yang paling minimum, dan kita mengurangkan kontak rapat apabila kita menyampaikan bantuan. Maksudnya tidak ada, kita hanya meletakkan barang bantuan di satu meja ataupun satu tempat. Kita tidak hantar daripada tangan ke tangan untuk mengelakkan banyak sentuhan. Itu salah satu yang kita aturkan, dan penjarakan fizikal lah. Ya. Apabila berlakunya edaran bantuan, kita pastikan penjarakan fizikal berlaku dan tidak ada perkumpulan penerima bantuan dalam satu kawasan yang sempit. Baik, terima kasih Cik Syahrir Asfar Saleh, Ketua Pegawai Operasi Global Peace Mission Malaysia, berkongsi mengenai bentuk bantuan dan juga SOP bantuan yang diberikan kepada mangsa banjir.